Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku Afif Azman. Guys, terima kasih kerana menonton video aku. Untuk video kali ni aku masih lagi ulcer. Aku kalau ulcer ni lemah betul lah. Kita pakai juga ubat Bonjela lah apa semua kan. Tapi kita macam mana pun kita buat juga video. Okay, untuk video reaction kali ni, aku ada jumpa dekat Facebook yang ada orang share berkenaan dengan luahan seorang isteri tentang suami dia beli property and diorang rugi lah, boleh kata terciduk. Okay, so aku tak nak buka Facebook tu, tapi ada juga yang share and dalam grup team aku, dalam team real estate negotiator, diorang pun ada share dekat dalam WhatsApp. And of course nama dan apa semua dah dipadam. Kalau dah dipadam, aku biar macam tu je lah. Kalau belum dipadam pun aku akan open. Sebab pada aku ianya dikongsikan di media sosial, jadi tak ada isu untuk aku padamkan lah. Sebab ini bukannya mengaibkan dan sebagainya. Okay, jom kita tengok. Okay, aku besarkan sikit kalau korang boleh nampak. Okay, so dekat sini first mesti akan ada komen bateri nak kong. Sebab ada 2-3 orang dia punya mata kan, dia tengok benda-benda macam tu dulu. Dia pakai apa, line apa, ada line ke tak ada, bateri ada tak ada dan sebagainya. Okay, put aside benda-benda mengarut ni. Okay, so kita baca dekat sini. Laki aku pun dah terkena. Aku tak pasti apa status original dia dan sebagainya, tapi kita assume dekat sini lah sebab ramai orang share yang bahagian ni, dan orang screenshot dan orang share yang ini je. So kita baca, laki aku pun dah terkena, siap beli 2 biji, sebiji 550k, total 1 juta lah. So lebih kurang dalam 1.1 lah, lebih kurang, sebab 1 juta lebih kan. Okay, padahal ikut gaji memang tak boleh lepas. Memang babi ejen tu. Okay, mulut manis mulut. Dia pujuk laki aku beli 2 biji. Dia kata market bagus untuk buat homestay. Apa yang dia kautim dengan bank sampai lulus loan? Apa yang dia kautim dengan bank sampai lulus loan? Sampai bank. Okay, aku dah nasihat jangan beli 2, nanti menyesal. Dia ejen cerita yang indah-indah je. Bila dah beli dan duduk sendiri baru tahu suasana kat area sini macam mana. Bila buat homestay, rumah nombor 2, rumah yang kedua yang dibeli tu, jiran-jiran bising. Sekarang PKP, management tak bagi visitor masuk. Homestay tak ada orang sewa, bulan-bulan kena bayar bank. Duit maintenance lagi. Lepas tu hari tu ada beberapa jiran beli rumah yang sama saiz dengan rumahku, RM390, fully furnished. Memang celaka ejen tu. Nak jual balik confirm tak laku, sebab developer sendiri jual rumah fully furnished 390. Bila aku fikir-fikir balik, rasa macam nak siku je laki aku. Cakap aku dia tak nak dengar dulu, terpedaya. Okay, so apa yang kita nak apa yang aku nak react untuk sini. Yang pertama sekali, okey, apa yang suami beliau buat ni, siap beli 2 biji serentak, total 1 juta. Okey, yang dia tanya, yang dia bagi tahu gaji, ikutkan gaji memang tak mampu, tak lepas, dan macam mana bank boleh luluskan. Okey, ini sebenarnya yang kalau korang nak tahu yang diorang panggil multi sub. Actually dia bukan kau tim dengan bank pun. Dia macam loophole yang dia submit beberapa dia submit rumah yang unit yang sama kan, jenis unit, saiz apa, cuma unit tu berbeza lah, saiz sama, tingkat sama dan sebagainya, alamat sama, blok yang sama, nama apartmen ataupun kondominium yang sama dan sebagainya, tapi unit dia berbeza. So dia hantar ke beberapa bank, dan bank tak nampak detail nombor rumah ni, nombor unit, tapi bank assume okay, dia contoh bank Harimau, dia perasan dekat sistem, oh dia ada check juga dekat bank Sotong contohnya.
Tapi dia tengok unit yang sama, nama sama dan sebagainya, floor yang sama. Bank assume dia cuba beberapa loan kepada beberapa bank. Mana yang lulus, dia akan ambil. So apa yang diorang buat ni adalah multi sub. Dia submit beberapa bank. Dan katalah bank Rimau luluskan dan bank Sotong luluskan, dia ambil dua-dua. Yang ini untuk unit ni, ni untuk unit ni. Patutnya biasanya kalau kita submit beberapa bank untuk satu rumah, mana bank yang luluskan dulu ataupun bank yang mana luluskan kemudian ke apa benda, kita ada satu tempoh yang untuk kita tengok mana bank yang kita nak pilih dengan interest dan sebagainya lah. Tapi apa yang jadi untuk macam ni, dua unit yang berbeza, dua bank yang berbeza, satu bank luluskan unit ni, satu bank luluskan unit ni. So dia ambil dua-dua, so dia dapat beli ni dan dia dapat beli ni menggunakan satu payslip. So perkara ni jangan buat Aku bagi tahu ni untuk mungkin ramai yang tak tahu dan ramai yang ni dah sampai masa untuk orang tahulah. Inilah kalau korang nak tahu ataupun korang pernah dengar multi sub dan sebagainya. Part memang babi agent tu, aku yang ini subjektif. Aku pun tak nak backup agent tu, dan aku pun tak tahu dia berdaftar ke tidak dan sebagainya lah. Even though berdaftar ataupun tidak pun bukanlah satu jaminan orang tu boleh berlaku jujur dan beretika dalam menguruskan transaksi. Cumanya yelah, again, benda ni sebelum korang buat keputusan membeli, aku tak backup aku tak backup agent tu dan sebagainya. Tapi aku nak korang faham, sebelum korang membeli, korang kena study dan buat kajian, dan kalau boleh dapatkanlah beberapa nasihat yang korang boleh dapatkan. And bila korang dah beli, dah sign SPA dan sebagainya, macam yang aku buat reaction untuk yang diorang share dekat YouTube sebelum ni, video sebelum ni, korang dah sign, memang tak boleh buat apa sebab korang dah agree untuk menerima setuju dengan pinjaman tu untuk membeli rumah tu, dan tak ada orang memaksa. Kat sini sebenarnya solely berdasarkan kita membeli berdasarkan emosi kita lah. Kita confident benda tu boleh memberi keuntungan dan kita beli. So sebab aku bagi satu senario rugi. Kalaulah let's say kata untung, kan, macam mana? Adakah ejen tu masih babi? Kan? Tapi part yang membuat multi sub tu, yang tu tak boleh lah. Jangan buat multi sub. Dan this is the risk. Kalau korang beli satu rumah, worst case scenario, kalau tak boleh sewakan, tak boleh buat homestay dan sebagainya, korang boleh duduk lah, ataupun korang boleh sewakan negative cash flow yang mungkin 50% yang korang kena tanggung kalau satu rumah. Tapi kalau dua, so korang kena tanggung dua-dua. Dan ikut kemampuan gaji, korang sebenarnya tak boleh membeli dua rumah tu. So that's why bank mengikut kemampuan gaji kita. Kalau gaji kita memang mampu, tak ada masalah. So aku assume gaji dia dalam mungkin 4,000, 5,000, 4,000 ke 6,000. So kalau 5,000 lebih ni, monthly dia dalam 2,500 mungkin. So dua rumah, kalau lah dua-dua negatif, dia dah kena tanggung lebih kurang RM5,000 sebulan. Itu anggaran kasar je lah. Kalau gaji dia RM6,000, dia ada baki RM1,000. Kalau gaji dia RM5,000, habis, kan? So yang dia babikan ejen tu, iaitu terpulang masing-masing. Aku pun tak kenal ejen tu, kan? Manis mulut, dia pujuk laki aku beli 2 biji. Kalau aku secara personally, aku tak buat macam tu lah. Yelah, of course aku akan cakap aku bagus, kan. Tapi kalau tanya klien-klien aku ataupun mereka pernah berurusan dengan aku, alhamdulillah setakat ni, kalau risiko, aku bagi tahu risiko. Kalau harga tu below market, aku bagi tahu below market. Macam mana aku tahu below market? Sebab aku check market value lah dengan banker, dengan valuer. So aku bagi tahu the price is below market. But still, below market bukan menentukan korang untung semasa membeli.
dia bukan setakat bilu market saja. Banyak faktor yang korang kena tentukan dan korang kena check dan korang kena ni lah. Contohnya kalau untuk korang buat investment okey, ini ceritalah untuk buat investment. So, ramai terciduk sebab investment. Kalau korang nak buat investment, first korang kena tengok potential kawasan sekitar tu untuk siapa yang nak menyewa. Kan? Adakah ada industri ataupun peluang pekerjaan ataupun IPT ataupun pusat pelancongan dan sebagainya. Kalaulah contoh industri, tengok pula industri tu macam mana. Ada industri dia turun naik. Contohnya macam oil and gas. Ada satu term ni diorang panggil turn around kalau tak salah, TA. Masa TA tu memang plan gila-gila kau punya ramai orang, sebab memang pekerja ramai. Tapi bila TA tu dah selesai, plan tu cuma ada dalam 10 ke 15 orang je. So maksudnya kalau korang buat homestay, korang buat sewa rumah, so dia akan bermusim. Kalau tourism pun aku tengok bermusim, dan ada tempat tourism yang dah mati. Aku tak berani nak sebut lah, sebab aku sebagai orang yang datang ke tempat tu, aku tak tahu, mungkin pada pandangan aku macam dah mati, tapi orang sekeliling tu mungkin kata okey lagi. So and aku pun tak nak mention tempat sebab aku tak nak lah kita antara penyebab yang menyebabkan kawasan tu mati dan sebagainya, kan. Okey, kalau tourism ada tempat yang pada aku tengok dah mati, dan aku nampak bangunan-bangunan yang dah jadi hutan pun, apartmen kondo yang dah jadi hutan, dah tumbuh pokok dah dalam tu. Sebab kan mungkin masa tu dia buat investment, sebabkan tourism punya industri kat kawasan tu meletup. Lepas tu habis, tak ada orang nak datang lagi, rugi. So semua rugi lah. Kalau IPT ataupun sekolah dan sebagainya pun korang kena tengok. Contohnya kalau sewakan pada student ni, yalah kita tak judge, tapi normally diorang muda lagi kan. So kebersihan dan sebagainya tu, itu pun antara faktor yang korang kena fikirkan. White collar, pekerjaan yang memberikan pendapatan yang tinggi dan sebagainya, mungkin macam eksekutif dan sebagainya, berbeza sikit. Mungkin diorang ni okey, jaga rumah kemas, balik rumah sekadar untuk balik rehat. So rumah tu tak adalah rosak sangat dan sebagainya. Tapi tempat ni yang memberi peluang pekerjaan macam ni tak banyak. Ada di certain contoh di KL dan sebagainya lah. So korang kena kaji dulu. And of course, yang kedua tadi potential, prospek untuk menyewa. Yang kedua, orang kata high risk high reward. Betul. Kalau lah yang dia buat ni memang risiko gila-gila bapak lah. Dia buat multi sub yang mana sebenarnya dia tak layak ataupun tak mampu untuk membeli dua, tapi dia beli dua, dia ambil risiko yang gila-gila bapak kan. Tapi kalau memberikan pulangan ataupun memang boleh buat rental, full rental positif, ataupun jual, memang beli 550, dia boleh jual dalam 800k contohnya kan. Baru beli je, dia flip beli je, lepas tahun harga naik contohnya, dia boleh flip dan sebagainya. So dia memang high risk high reward lah. Dia dapat reward yang tinggi. Tapi again, high risk, korang kena emphasize, ingat yang high risk tu. Inilah risiko yang dia ambil kan. So kalau semata-mata kita punya study tu sebab agent tu punya selling point, so tak cukup lah. Korang kena buat study sendiri. Aku pernah cakap dengan kawan aku, kau pergi kat tempat tu, kau ambil feel, kau tengok apa potential, siapa yang akan menyewa dan sebagainya. Kau pergi tengok tempat tu dulu sebelum kau membeli. Itu antara benda yang aku bagi tahu lah. So yang pertama prospek, yang kedua tu high risk high reward lah. Tapi aku tidaklah mengatakan high risk high reward yang korang boleh buat macam ni. Yang ini risiko yang dah macam berjudi. Judi kan macam main nombor tu kan. Nak menang tu memang 1 dalam 1 juta agaknya kan. Tapi sekali menang tu memang gila bapak lah. Tapi nak ceritakan apa potential rate, ratio yang korang boleh menang dengan beli nombor ekor atau berjudi. Adakah dalam tempoh 50 tahun korang berjudi tu baru menang sekali? So pada aku tak berbaloi. Macam ni jugalah. Kita tak tahu.
And kita tak tahu what's going to happen in the future. Even though korang dah buat study dan sebagainya, but still kalau dia membeli satu unit, ialah macam wife dia nasihatkan, dia belikan satu unit ataupun dia membeli ikut kemampuan. Kalau dia mampu betul-betul beli 2 unit lain. Kalau beli ikut kemampuan, even though terciduk pun tak negatif sangat lah. Dia boleh duduk on stay. And aku percaya based on kita tengok study apa ni, history punya harga rumah dan sebagainya, kita berada di dalam era ataupun fasa recession, yang mana fasa ni fasa yang kat bawah. Lepas recession nanti dia akan ada recovery dan dia akan bounce lah, dia akan buat correction dan sebagainya, dia akan naik balik. Tapi depend juga pada jenis property dan kawasan property tu jugalah. Banyak faktor yang kita kena ambil tahu. Okay, apa yang dia kauti sampai bank lulus. Again, dia tak kauti, itu dia buat multi sub. Nasihat jangan beli 2, betul lah. Aku setujulah dengan nasihat tu. Yalah, benda dah lepas kan. Dah beli 2 sini. Okay, bila buat homestay, rumah ni jiran-jiran bising. Okay, management tak bagi visitor masuk dan homestay tak ada orang sewa dan sebagainya. Okay, kalau korang beli rumah-rumah yang korang kena ambil concern, rumah-rumah strata. Apa itu rumah strata? Rumah strata ni rumah yang dia ada management, dia ada pihak yang menguruskan, dan korang kena bayar maintenance pula setiap bulan. Macam paling mudah lah, strata ni mana-mana rumah yang kita berkongsi common area, macam kita kongsi apa ni, gated and guarded, kita berkongsi lift, kita berkongsi dewan, kita berkongsi swimming pool dan sebagainya. Sebab strata ni dia tak semestinya high rise, landed pun ada juga strata sekarang. So mana-mana yang berkongsi facility tu mostly dia strata. Dia satu apa ni, yang mana owner tu dia tidak membeli tanah. Even though landed, dia tidak memiliki tanah, dia cuma memiliki parcel ataupun unit tu saja. Unit tu dipanggil parcel. So kalau dia beli landed, rumah dia yang contohlah rumah teres 2 tingkat, rumah teres tu atas tanah tu, dia beli rumah tu je, bukan tanah tu. Sama juga dengan high rise dan sebagainya, dia beli unit dia saja, dia tak membeli tanah tu, dia beli unit dia saja. So bila ada strata, dia ada strata management, biasa JMB ataupun MC lah, mereka yang meletakkan orang kata undang-undang untuk resident. Let's say macam boleh tak nak sewakan, boleh berapa minimum sewaan kawasan ni, kita benarkan minimum harga sewaan RM1,000. Diorang boleh buat. Korang tak boleh sidai baju dekat beranda. Korang tak boleh apa ni, mandi dekat swimming pool selepas 10 malam. Korang tak boleh buat BBQ contohnya. Korang tak boleh bawa durian masuk, tak boleh bawa haiwan peliharaan, kucing ke anjing dan sebagainya. Ini semua undang-undang yang diorang boleh buat. Dan kalau dia tak bagi nak buat homestay, memang kita tak boleh buat apa, kecuali korang boleh join as a committee dan korang boleh argue lah, ataupun korang boleh suarakan pendapat korang di dalam jawatan kuasa mesyuarat tu. Contoh korang kata korang nak buat homestay, ataupun beberapa owner memang beli untuk buat homestay, korang boleh berbincang untuk suarakan dalam mesyuarat untuk membenarkan blok tu boleh buat homestay dan sebagainya. Tapi again korang kena, ini yang korang kena ambil tahulah, kalau membeli yang strata, belum tentu korang nak boleh, korang nak tambah bilik ke, korang nak buat homestay ke dan sebagainya, korang nak renovate lagi lah tak boleh. Maksudnya renovate macam mana, pecah dinding dan sebagainya ada, boleh apa gabungan amalgamation tu semua boleh, tapi korang kena check balik betul-betul. Tapi basically senang kata tak boleh lah, melainkan korang mendapat keizinan dan persetujuan daripada the management. And then of course selain daripada tu, korang kena bayar duit maintenance, duit bayar ke bank lain, bayar ke maintenance lain. Contohnya monthly bayar dekat bank RM2,000, RM2,500. Dekat management pun korang kena bayar tau, dalam mungkin tengoklah berapa sen per square feet. Lagi besar rumah korang, lagi besar lah, sebab dia berapa sen kali dengan kaki, berapa kaki persegi punya ni.
So ada yang sampai ada yang 100, 200, 300 dan sebagainya. Okay, so korang kena bayar. Kalau korang tak bayar, dia boleh lah block korang punya access card. Korang tak dapat access nak masuk, nak menggunakan lift contohnya, rumah boleh dikunci dan sebagainya lah. Okay, itu on the komen yang tu. Lepas tu beberapa jiran beli rumah sama dengan harga 390 fully furnished. Okay, benda-benda macam ni boleh berlaku. Kenapa? Sebab developer nak jual unit tu tapi masih tak terjual. So selagi developer tu tak dapat jual, dia menanggung kerugian lah. And of course instead of dia menanggung kerugian, dia akan cut loss ataupun jual setakat mana harga yang fair lah. Harga yang fair dia boleh jual. Dia pun tak nak rugi. Tapi benda ni susah nak cakap. Pernah berlaku dan boleh berlaku. Aku pun tak ada jaminan yang mengatakan kawasan rumah yang korang nak beli akan jadi tak macam ni. Sebabnya banyak faktor yang korang nak kena consider. Let's say lah korang nak menunggu unit yang 390 fully furnished, orang lain beli 550 kosong, korang dah 550 kosong, korang beli 390 fully furnished. Of course semua nak ini. Tapi kita tak tahu peluang ni. Kalau korang tunggu, katalah unit tu habis terjual, kan? Dia daripada 550 dia akan jadi 600 dan seterusnya lah. Tapi kalau tak laku, of course mungkin dia ada penurunan. Benda ni basic supply and demand lah. Kalau korang jual durian contohnya, kan, melainkan ada the owner ataupun the developer ataupun peniaga tu willing to take hit ataupun take the loss, ataupun dia ada holding power. Contoh, korang ada sebakul durian dan beberapa orang sebelah-sebelah tu pun dia ada bakul durian juga. Dia pun nak jual. Kalau tak jual, lama-lama rosak. So dia akan berlaku lawan harga lah untuk jual cepat. Kalau tak, nanti mungkin dia punya lambat terjual dan dia punya buah akan busuk, rosak dan langsung tak boleh jual, langsung rugi. So apa yang dia buat, dia akan potong harga. Tapi ada yang dia percaya kepada dia tak suka lawan harga. Pada dia, kalau lawan harga, dia akan mati dan peniaga lain pun sama-sama akan mati. Contohnya ya, kalau Abu, Ahmad, Ali ni tiga-tiga lawan harga, lama-lama tiga-tiga tak ada untung. Jadi apa yang diorang buat, mungkin diorang akan berbincang, kita letak harga lantai, limit ataupun minimum. Kita tak boleh turun lagi daripada harga ni. Contohnya mungkin developer dengan developer, dia orang berbincang, kita tak boleh turun lagi daripada bawah 390. Nak buat fully furnished ke apa benda, tapi kita tak boleh turun lagi. So kita kena ni, kalau tak ada juga orang beli 390, kita kena rugi. Sama-sama, instead of kita turun-turun. Jadi orang akan, instead of kita lawan-lawan harga dan kita yang mati, baik kita tetapkan. Ini boleh jadi. So memang celaka ejen tu. So dia marah lagi. Tadi babi, lepas ni celaka pula. Again, aku tak boleh nak cakap apa. Aku pun tak nak backup siapa-siapa. Aku tak cakap yang membeli pun salah, aku tak cakap ejen tu pun salah, sebab aku tak tahu the real story dia macam mana. And hopefully kepada klien-klien aku, jangan doakan aku macam ni. Kalau ada apa-apa, just komen ataupun bagi tahu, WhatsApp aku. Saya tak puas hati dengan awak ni. Bagi tahu supaya mungkin aku dapat belajar dan baikilah. And korang pun boleh komen, saya tak suka video awak ni. And okay, bagi tahu. Dan bagi tahu kenapa. Semoga aku dapat baiki. Sama-sama tengah tahan ulcer sakit ni. Bila aku fikir-fikir balik, rasa macam nak siko je laki aku. Cakap dia tak nak dengar dulu tu pada dia. Okay, first aku boleh nasihatkan, marah sikit, biasalah marah. Tapi macam mana pun dia suami puan kan. So sebab yelah, rugi kalau untung kan. Tak jadi pula macam ni. Takkanlah nak siku kan kalau untung. So kita tak boleh macam tu. Maksud aku pun selalu cakap dengan wife aku, okay, this is what I'm going to do, this is what decision I'm going to make. Kita bincang.
aku bukan buat keputusan untuk dia setuju, tapi kita bincang pro and cons. Macam dulu kita orang nak jual kereta, lepas tu kita orang nak beli kereta daripada jual, lepas tu bayar monthly kan, jual, lepas tu beli pula kereta cash. Pro and cons kita buat macam mana apa semua, lepas tu dan sebagainya. Setiap apa yang aku buat kita bincang mana yang lebih baik, ataupun kalau dua-dua tu risiko, mana yang lebih rendah risiko dia. Kalau pro and cons tu aku selalu bincang. And aku selalu pesan, this is the risk. Contohnya aku berhenti kerja and jadi sebagai full time perunding hartanah. Aku bincang dengan dia, this is what I'm the possibility that I'm going to achieve. Apa yang potensi yang kita boleh dapat kalau kita buat betul-betul dan kalau kita berjaya. Nampak indah, tapi dia ada risiko. Kalau kita gagal, this is the risk. Macam mana makan kita, income kita dan sebagainya, macam mana kehidupan kita. So aku bagi tahu, bincang, biar duduk faham, biar duduk okey, kita dah setuju dengan ni. So bila jadi rugi dan sebagainya, janganlah jadi siku menyiku ni kan. So of course korang kalau yang dah berkahwin dan sebagainya, kalau belum mungkin boleh bincang dengan parent. Kalau belum, bincanglah betul-betul dengan suami isteri whether korang nak go to untuk proceed membeli ke tidak kan. Dan korang boleh buat solat istiharah dan sebagainya. Kalau rasa macam okey, dah check, dah kaji, dua-dua dah bincang, dah tanya-tanya, okey boleh beli. Tapi janganlah sampai multi sub dan sebagainya. Ini cerita beli satu unit ikut kemampuan lah. Kalau rasa tak boleh, tak sedap dan tak berkenan dan sebagainya, tak perlu. So cakap aku dia tak nak dengar dulu, terpedaya. Again aku kurang setuju dengan macam ni lah. Sebab kalau rugi memang itulah aku dah cakap. Sebab contoh macam aku sendiri kan, selalu aku dapat ayat macam ni macam bila aku fail, member akan cakap, itulah aku dah cakap, tak payah, jangan mengarut bila fail. Tapi bila aku berjaya, dia boleh lah, dia orang yang selalu usaha, dia ni lain sikit, dia gini. So nampak, kalau fail memang confirm lah salah kita. Tapi kalau tak fail, kalau berjaya, kita berjaya tu sebabkan adalah tu sebab dia. So aku tak setuju lah kalau macam ni. Pada aku again, aku tak backup siapa. Benda dah jadi. So apa yang aku boleh cadangkan okey, untuk puan ni, apa yang aku boleh cadangkan, okey, aku tak tahu unit dia macam mana, dekat mana dan sebagainya. Apa yang korang buat adalah korang buat room rental. Of course kalau ikut standard, kalau ikut harga 550 ni, aku rasa 3 bilik contohnya. Buat dulu 3 bilik rental. Kalau korang boleh duduk di rumah keluarga, ataupun contoh rumah parents yang memang mungkin parent tinggal seorang dan sebagainya, sambil-sambil kita duduk, kita boleh jaga dan sebagainya. Jangan offended dengan cadangan aku ni, sebab aku pun buat benda yang sama juga. Arwah mak aku dah tak ada. So kalau aku pindah pun nanti bapa aku tinggal seorang dan sebagainya. Dan dalam masa sama aku pun duduk sekali and kita stay sama-sama satu family lah. Okay, kalau korang ada the option, boleh pergi and then this dua-dua unit ni korang sewakan per bilik. Jangan buat homestay dan sebagainya, buat sewa per bilik. Let's say kalau 2,000 satu bilik tu, korang boleh sewakan dalam, depend pada ada katil ke tak, ada aircon ke tak dan sebagainya, dan lokasi. Aku tak tahu lokasi ni macam mana. Korang boleh start daripada 500 untuk bilik yang paling kecil, naik ke 600, 700, 800 ke bilik yang paling besar dan sebagainya. Kalau ada aircon dan sebagainya, boleh increasekan the price. So at least korang punya negatif tu tak banyak. Instead of korang negatif, kalau 2 unit, ialah satu on stay memang nak kena bayar. Lepas tu yang satu lagi tak boleh nak buat apa-apa, korang kena bayar full 100% dua-dua ni. So kat sini je dah dekat 5,000 mungkin anggaran 5,000. So kalau lah korang boleh buat room rental, mungkin dia boleh cover dalam 2,500 untuk dua-dua unit, ataupun 3,000. So korang punya negatif tu, kalau 3,000 korang negatif 2,000 je lah
kan. Itu that's the idea yang aku boleh share. And kalau korang ada kemampuan untuk tambahkan bilik lagi, boleh tambah. And pada orang yang kritik, oh tambah bilik ni babi juga, kapitalis juga guys, aku antara orang yang dulu suka sewa bilik. Bilik yang aku sewa antara dia dekat Desaru, kecil gila. Masuk bilik tu ngam-ngam untuk lalu dan ada katil. Semayang pun memang ngam-ngam sangat bukan ngam-ngam yang selesa, tak, ngam-ngam sempit. Harga dia RM550. Dan that is the cheapest that I can get. Aku pun tak boleh nak marah owner kan. Kalau aku rasa aku tak nak rumah tu, aku kena cari rumah lain. Ada yang aku boleh bayar satu bilik dalam 200-300, tapi aku tak selesa. Tandas nampak kotor dan sebagainya, buruk, bocor. Yang fed up masa aku sewa yang bilik murah tu, bila hujan balik kerja tengok tilam kapet semua yang basah, bocor, and owner pun tak nak repair. So aku carilah rumah yang selesa sikit, tapi dengan keadaan ada aircon, bersih, baru dan sebagainya. The cheapest that I can get is 550. So aku timbang-timbang, boleh lah 550, sebab aku just nak balik, nak rehat, nak tidur, ada aircon, selesa, rumah tak banyak, tak bocor, tak busuk, tandas bersih dan sebagainya. So korang jangan nak marah pada orang yang buat room rental ni, sebab kalau korang tak suka, korang cari yang owner sewakan satu rumah, satu unit. Tapi owner yang sewakan room rental, dia tambah-tambah bilik ni, kecil ke besar ke, dia memenuhi ataupun complement each other. Sebab ada orang yang contoh macam aku masa aku bujang tu, itulah aku suka, contoh aku kena kerja KL, aku tak nak cari satu rumah dan sebagainya. Aku cari bilik kecil pun tak apa, sebab aku nak rehat. Dan of course sewa bilik lebih murah daripada aku sewa rumah. Kalau dia buat bilik tu by partition, of course lagi murah daripada standard bilik kan. So aku akan go for bilik tu lah. So again, dia ada supply and demand lah. Ada orang offer, akan ada orang sambut, insyaAllah. So puan ni nak kena tengok jugalah kawasan-kawasan dia. So kalau puan ni ternampak video yang aku buat ni, minta maaf, jangan marah. Aku pun tak tahu pucuk pangkal cerita sebenar dan sebagainya, lokasi dan sebagainya. Kalau mungkin puan ni terjumpa video ni dan nak contact aku, mungkin apa yang aku boleh bantu dan sebagainya, aku akan share contact aku kat bawah ni, korang boleh contact lah. Dan untuk korang, again, sebelum membeli, buatkan study Itu saja. Banyak kan bertanya lah kan. Alright, itu je. Assalamualaikum.